Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu lagi sekali di majlis ilmu. UTI, urinary tract infection, is a very popular, amat lazim berlaku, dan kalau anda dinamakan wanita, 50% daripada anda dalam hidup mesti melalui sekurang-kurangnya sekali dua. Itu sikit lah kan, bahkan setengah orang tu every year kena. Jadi yang kita nak cerita tu yang setiap tahun kena ni, kita nak tanya kenapa, sama ada you belum menopausal ataupun dah lepas menopausal, masih boleh dengar cerita saya. Bahkan kanak-kanak pun ada kes UTI, urinary tract infection. Baik, sebagai mukadimah, urinary tract ialah berasalkan daripada kidney dua. Kita ada dua ginjal, dua buah pinggang, turun dinamakan apa? Ureter. Okey, lepas tu jadi pundi kencing, betul? Semua lelaki wanita sama ni. Lepas tu yang membezakan ialah uretra nanti. Uretra perempuan pendek, uretra lelaki lebih panjang. Itu fitrah Tuhan jadikan. Jadi tak heranlah kalau saya kata tadi 50% daripada wanita memang akan kena. Okey, kalau tak jaga betul lah. Bahkan kalau jaga betul pun amat mudah kena. So 50%. So sebab tu topik pada malam ni mustahak. Boleh tekan share tak sambil dengar pasal apa. Saya tahu anak-anak muda, sekejap lagi saya kata kanak-kanak pun ada yang urinary tract infection. So ready? Asal-usul dari segi bakteria, infection berarti ada jangkitan. Sama ada dari bakteria atau virus atau fungus, tapi yang hari ini kita lebih fokus kepada E. coli. E. coli nama bakteria yang terkenal, ada dalam badan kita sentiasa. Dia sebahagian daripada penduduk resmi. Kita ada banyak penduduk flora-flora yang normal. Tapi bila dia mendadak naik ataupun dia jadi tak dengar cakap, seperti macam kanser juga, dia mula kacau lah kan. So E. coli adalah yang paling 90% lebih ada kalau dibuat culture, menyebabkan urinary tract infection, jangkitan tempat kencing kita tu. Jaga baik-baik, okey. Yang lain tu seperti Staphylococcus, Klebsiella, Candida, Pseudomonas tu nama-nama sains tu tak ingat tak apa, tapi E. coli nama yang very common. So bila dia kena kat bahagian, jangan-jangan nasib baik kat kidney, ureter, tapi selalunya di bahagian bladder, bahagian pundi kencing. Itu yang dalam bahasa Inggeris dipanggil cystitis, bahasa medical. Kalau dia naik balik ke buah pinggang, itu dia panggil pyelonephritis. Kita minta simpang jangan kena. Bila dia naik ke kidney, dia patah balik sebab dia sebenarnya satu perjalanan turun. Tuhan jadikan ada valve di bawah ureter, kidney ada ureter, tiub dia tu, dan tiub tu dalam tu ada valve yang one way journey, satu perjalanan no return. Tetapi kalau disebabkan jangkitan ataupun dah berumur atau masalah menopausal atau apa-apa yang berlaku, maka dia boleh patah balik. Bila air kencing patah balik, itu yang menjadi masalah. Ataupun bakteria tu boleh panjat naik balik ke kidney. Bila kidney dah infected, itu yang jadi amat bahaya, sehingga kan boleh pergi keluar ke jantung pula, nanti dia boleh travel tempat lain. Itu yang dipanggilkan boleh jadi septic. Maksudnya jadi satu badan, boleh jadi jangkitan yang serius sehingga membawa maut. Nasib baiklah tak common, jadi kita jangan takut. Kita turun ke bawah. Jadi yang more common is from bladder and urethra. Saya ulang, bermula daripada pundi kencing ke uretra, tempat kita keluarkan yang kencing tu. Faham? Alright. So lagi satu pula, wanita lebih kerap sebab anatomi mereka, kalau anda tengok, dia dekat dengan vagina. Di belakang uretra tu ada vagina, belakang vagina tu ada orang panggil dubur, maksudnya rectum. Faham tak? Tu anus lah kan. Jadi kalau orang Islam ni dia cara basuhnya lain. Kalau orang bukan Islam tu kita dengar dia orang pakai wipe lah kan, pakai kertas, pakai tisu and all this. So cara mencuci, cara hygiene pun menjadi salah satu daripada penyebab kenapa orang perempuan senang kena kalau dibandingkan dengan lelaki. Boleh faham tak? Alright, lelaki bila dia kencing, dia pakai penis dia, lepas tu dia jauh daripada tempat-tempat yang seperti anus, ataupun perempuan ada vagina. Nampak tu cerita. Baik. Jadi sekarang kita cerita pula apa lagi secara anatomi kenapa sepatutnya kita tak patut kena UTI.
urinary tract infection, tapi kita kena juga sebab dalam body kita Tuhan dah jadikan tadi satu valve tu satu hala, dia tak boleh patah balik. Jadi sepatutnya dengan gravity lagi, air kencing semua dibikin dalam kidney, dia harus turun dia tak boleh patah balik. Itu satu protection, kawalan yang ketat. Bila dia sampai ke you punya pundi kencing, maka disebabkan gravity pula, jadi bladder tu ada pundi kencing tu pun ada muscle, ada otot, dia pun boleh squeeze lagi turun ke bawah kan. Bila turun ke bawah lagi, jadi urine tu sendiri adalah sterile. Urine tu air kencing adalah sebenarnya bersih. Sebab tu kalau you pernah dengar tak, saya pernah buat dipanggil urine therapy, minum air kencing. Ini saya buat eksperimen, minta maaf lah, nanti you buat pula. Sebenarnya kalau ada jalan lain tak payah buat eksperimen ni. Bila saya kena kanser dulu, saya buat eksperimen ni sendiri. Sebab saya tahu ada satu dinamakan urine therapy. Orang Cina purba sampai sekarang untuk prevention, dia orang minum air kencing. Air kencing yang bersih tengah. You dengar je, you jangan ikut. Okay? Saya terpaksa buat sebab saya nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Rasa macam mana, panas dia macam mana, apa impaknya dan sebagainya. Okey, tapi ada jawapan lain, tak payahlah ambil air kencing, betul tak? Itu caranya, bukan darurat pun. Baik, itu saya. Tapi anda sekalian kena tahu bahawa air kencing ni bila dia sepatutnya acidic pun, okey, dan cuma kalau you ada diabetes pula, yang kena berhati-hati sebab gula yang berlebihan tu bila naik ke air kencing, dia menjadi makanan kepada bakteria juga. Okey, dan mereka yang ada immune system yang tak terkawal atau lemah ataupun dah berumur, kena hati-hati. Cantiknya lagi, kenapa lelaki kurang kena UTI selain daripada anatominya, ialah kita ada orang lelaki ada prostate. Prostate yang normal, bila kencing ni, dia akan keluar satu fluid yang bagus untuk membunuh bakteria-bakteria yang berlebihan. So dia ada antibakteria, prostate punya fluid ni. Jadi kecualinya kalau you ada bengkak prostate pula, tu susah lah kan. Baik, last sekali ialah anda kena tahu ada lagi beberapa, saya nak bagi sekarang 13 sebab kenapa you akan kena ataupun boleh kena kalau tak jaga betul-betul. Nombor satu, orang perempuan terutama sekali ialah hormon. Hormon, contoh waktu pregnancy kan bertukar, so boleh kena urinary tract infection. Sebab apa? Hormon boleh menukar suasana, environment, flora tu, bakteria tu, kadang-kadang dia boleh naik dia punya numbers of bacteria count tu nanti. Kalau you menopausal, bila menopausal apa jadi? Estrogen tak ada ataupun kurang estrogen, maka estrogen bila tak ada, dia tak boleh jaga kawasan lining. Maka lining orang perempuan bila dah menopausal atas pada 55 tu semua dah mula nipis, dah mula senang kena infection pun. Sebab tu nanti saya kata salah satu daripada caranya adalah pakai topical estrogen, pakai lotion dia. Baik. Ataupun you suka ambil birth control pill. Bila pill makan, atau siapa yang suka ambil antibiotik ni, dia akan menukar wajah environment untuk bakteria tu hidup, maka kadang-kadang dia mengamuk, itu jadi urinary tract infection. Okey. Baik, so saya kata tadi antibiotik nombor 2, nombor 3 ada masalah batu karang. Kalau you rajin kena batu karang pun boleh kena urinary tract infection disebabkan oleh sangkut-sangkut urine tak boleh keluar seperti biasa. Anda kena tahu setiap jam minimum harus keluar air kencing lebih kurang 30 ml. Saya ulang, 30 ml. Sebab tu kalau you nak minum air pun jangan kurang daripada 1 kg berat badan, minimumnya 30 ml minuman air. Tak apa, sekejap. Yang penting bagi mereka yang ada diabetes, hati-hati, you kena lebih rapi penjagaan kebersihan. Okey, sebab ingat gula berlebihan di dalam air kencing you. Baik, lepas tu ini masalah utama lagi sekali untuk wanita yang ambil toiletries yang berbentuk seperti suka sangat pakai douche, tak basuh dengan feminine wash. Kan banyak kat pasaran. Okey, saya pun dulu pernah buat feminine wash untuk pelanggan saya. Tapi saya dapati ramai factory yang tak pandai buat. Nombor satu, nombor dua, dia snake sikit, dia tipu sikit. Dia masuk bahan-bahan yang murah, lepas tu banyak sabun, banyak pewangi. Yang tu saja dah menukar dia punya acidity, alkalinity bahagian private perempuan.
Jadi dia naik ke, kan dekat dengan urethra, tempat keluar air kencing tu, dengan vagina punya lapisan luar tu. Jadi dia masuk sekali. Jadi bakteria-bakteria tu dah bertukar wajah, dia senang jadi infection. Baik, ada setengah pakai powder pula kawasan private part tu, yang ada perfume lagi. Kalau perfume pun tak original lagi dah. Lepas tu ada yang scented. Scented tu maksudnya yang bau wangi punya tampon. Tahu tak? Ni orang perempuan ataupun sanitary pad mereka. Zaman-zaman sekarang ni orang sebab nak jual punya pasal macam-macam, bobo bau tu, bau ni semua, itu bahaya. Okey. Baik, seterusnya. Bagi lelaki pula, bagi mereka yang ada BPH, benign prostatic hyperplasia, maksudnya bengkak prostat lah cakap orang kampung, kan. Kan doktor kadang-kadang masuk jari tengok, ui apa ni yang besar, buah kana ni. Tahu buah kana tak? Saya tak tahu bahasa lokal apa panggil buah kana, buah ni lah kan, macam besar olive oil, besar sikit lagi. Okey. So kalau you besar sangat, dia himpit kawasan tu, jadi urethra you tak boleh lepas air kencing, dia bertakung ke atas, jadi infection. Jadi orang lelaki yang ada BPH, benign prostatic hyperplasia, bengkak prostat tu, senang dapat UTI. Budak-budak tadi saya kata kanak-kanak pun boleh kena. Kenapa? Sebab ada kadang-kadang genetic disorder ataupun masih lemah valve dia. Daripada kidney nak turun ke pundi kencing, valve yang tak boleh patah balik tu jadi lemah. Bila kelemahan tu berlaku, air kencing boleh naik balik. Budak-budak yang macam ni, yang tak baik-baik ni, bagi antibiotik pun tak baik, doktor selalunya kena buat skop supaya check apa yang boleh diimprovekan. So kanak-kanak kena jaga betul-betul. Right. Lagi satu, rajin sangat mereka yang suka tahan kencing, dan dia ataupun peringkat orang yang dah berumur, senang apa tu, dah longgar, muscle dia dah tak kuat, dia jadi extended. Macam balloon kan, dah jadi terbuka, dia tak boleh tutup balik. So kadang-kadang ini pun boleh menyebabkan bertakungnya air kencing. Seterusnya, orang yang masuk hospital kadang-kadang dia kena pakai tube nak kencing, susah nak kencing sebab-sebab tertentu, termasuk ada yang berpenyakit kanser yang dah metastasis dan sebagainya, tu pun ganggu saluran kencing kadang-kadang kan, sampai berdarah-darah semua tu. Jadi yang ni pun boleh menyebabkan, sebab foreign body, tube tu dikirakan pendatang asing, dia pun boleh kena bakteria juga. Baik, lagi saya kata tadi, zaman-zaman COVID ni, bila kita dengar perkataan kekebalan diri, immunity, maka kita pun, bagi mereka yang dah immunity-nya jatuh disebabkan penyakit lain seperti autoimmune, macam saya dulu kena steroid kan, jadi muka bengkak dan sebagainya. Kadang-kadang immune system kita lepas 3-4 bulan tu jatuh. Steroid punya side effect contoh. So jadi penyakit-penyakit macam ni boleh meningkatkan, bukan bakteria saja, viral dan fungus pun boleh join sekali. Baik, yang seterusnya ni satu keadaan yang you kena berjaga-jaga. Orang yang dah berkahwin dan bila kita intim dengan husband and wife, maksudnya melakukan seks, ini salah satu daripada yang paling common berlakunya, sebagai penyebabnya berlaku UTI, urinary tract infection. Sebab apa? Kadang-kadang terutama sekali bagi mereka yang tidak menjaga kebersihan, satu. Nombor dua, cara pemakaian orang perempuan, kadang-kadang dia nak pakai untuk birth control, dia pakai pad ataupun dia pakai macam orang panggil kondom untuk orang lelaki, tapi kadang-kadang dia spray yang dia panggil ada dipanggil spermicidal. Spermicidal tu maksudnya dia bagi satu bahan yang akan bunuhkan sperm. Tu dipanggil spermicidal. Suicide kan tu. Tapi bukan dia bunuh sperm saja, dia akan bunuh flora tu sekali. Bila bunuh flora bertukar, bila dia naik balik bakteria lain, kadang-kadang dia jadi infection. Lebih faham tak? So jangan pakai krim-krim dan sebagainya, tu bahaya sangat ya. Spermicidal. Okey, kita tutup cerita bagi mereka yang obese dan ada family history. Yang ni pelik sikit. Saya pun tak tahu kok mana. Dia bukan genetik tau. Dia kalau katakan 3 adik-beradik you dalam family, termasuk you 3 orang, semua ada UTI, berarti you ada 3 kali chance yang boleh kena kalau banding dengan kawan office you yang tak ada adik-beradik langsung. Bak kata orang, kalau you 5 adik-beradik dalam satu family tu ada UTI, termasuk mak you sendiri,
You ada 5 kali chance, 5 kali ganda lebih senang kena UTI. Alright, ini agak strange tapi mungkin satu kebetulan lah kan. Alright. Sekarang tiba masanya saya bagi kat you apa simptom ataupun gejala-gejala yang you kena perhatikan. 1. Rasa nak kencing all the time dan tak puas dan tak lawas. Dan dia selalunya bersamaan dengan perit atau sakit, okey. Dan kadang-kadang sakit awalan, kadang-kadang sakit in the middle, kadang-kadang sakit bila dah lepas kencing. Dan kencing selalunya tak banyak tetapi nak pergi lagi. Maksudnya tak lawas lah. 1. Nombor 2 ialah kadang-kadang kencing you tu bertukar wajah warna. Dia lebih keruh, kadang-kadang sampai nampak nak gelap-gelap sikit, kadang-kadang ada darah pun. Mungkin you tak nampak sebab kalau darah tu dah campur air kencing, kadang-kadang dia jadi warna macam teh je kan. Ataupun dia cloudy, dia berkeladak. Yang penting sekali dia berbau. Maklumlah bakteria kan. Baik. Ada orang merasa macam cramp sebab bladder tu dia sensitif. Bila bakteria kacau, bladder tak tenang, dia macam nak cramp walaupun tak penuh. Bak kata orang sepertiga penuh kencing aja dalam bladder. Untuk orang ada UTI ni dia dah mula kacau. Tak perlu sampai setengah pun. Dia senang. You sikit-sikit je sakit, cramp. Lepas tu ada setengah orang sampai demam pun. Ada orang sakit belakang, tergantung. Kalau dia bahagian bawah. Kalau dia bahagian kidney sampai quite high lah, atas juga kan sakit dia. Lepas tu some people sampai muntah-muntah pun, lawyer pun, yes. Dan ujung-ujung sekali kalau you buat lab test, selalunya doktor akan check ada white blood cell lah dalam urine you, dan kalau boleh dia wajib buat apa yang dipanggil urine culture. Kalau anda pandai malam ni, jangan bagi siapa-siapa ambil ataupun prescribe kat you antibiotik dahulu. Buat urine test culture dahulu, ambil dia punya culture. Masa dah ambil urine culture tu elok-elok, bagi kat lab, baru you sejam kemudian nak makan ubat apa pun tak apa. Faham? Sekurang-kurangnya balik result 2 hari kemudian, dia kata awak ni okey, sensitif kepada Bactrim. Jadi you makan ubat Bactrim tu betul. Tapi kalau dia kata dia resistant, dia tak boleh, Bactrim ni tak boleh pakai. Doktor kena bagi ubat lain pula. Faham? Ikut dia punya culture. Alright. Sekarang tiba masanya saya bagi gejala sikit lagi untuk orang tua-tua. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia tak pasal demam tak ada, sakit-sakit pun tak nampak sangat, kencing pun tak adalah nampak sampai gelap dan bau-bau semua ni. Tapi mereka orang tua kalau kena urinary tract infection, ramai mereka yang 60 70-an kalau dah kena kidney infection ni, dia jadi confused. Dia macam memang kidney ada kaitan dengan ni, ada adrenal gland dan sebagainya. Itu kadang-kadang dia boleh transfer dengan you punya masalah urea dan sebagainya dalam air kencing ni semua ni. So you boleh jadi confused. Jadi apa? Jadi macam tak betul sikit pemikiran dan you senang jatuh. You have falls, you can fall. Dan selalunya orang yang masa UTI ni, orang tua-tua, dia agitated, senang, sensitif, senang nak marah aja kan. So tuan-tuan sekalian, kita dah habis. Saya cuma tutup dengan apa nak buat. Tak guna kita cerita kosong kan. Apa nak buat ni mustahak. Ready? Number 1, simple. Kalau you ikut D&D diet, selamat. Nombor 1, dari segi minuman, wajib anda ambil formula. Saya bagi malam ni juga, berat badan kali 30 untuk orang biasa. Tapi untuk orang yang sakit UTI, minimumnya kali 40 ke 50 pun tak apa. Kali formula. Contoh, kalau saya 70 kilogram, saya biasa-biasa hidup, 7 kali 70 kali 30 mil, 2,100 mil. Sehari dah lebih pada cukup, alhamdulillah. Tak payah gila-gila, no problem. Tetapi bila saya kena UTI, jangkitan kencing ni, saya kena ambil minimum kali 40 ataupun kalau betul-betul serius kali 50. Tak boleh terlalu banyak, nanti muntah air pula kan. So faham So 70 kali 40 mil. So 7 kali 4, 2,800 mil, 2.8 liters a day. So pendek cerita, kalau you boleh cover about 3 liter terkencing-kencing lah, bagus. 1, nak bagi kotoran keluar. Nombor 2, nak bagi bakteria tu pun keluar sekali. Cranberry, yang ni kalau you pergi kedai-kedai organik mesti ada. Okay.
ambil yang organic cranberry, terkenal dengan apa tu lawan UTI dia. Okey, sebab dia ada satu nama hippuric acid. Yang untung kalau saya rajin ambil vitamin C makanan. Semua jenis-jenis limau, makanan-makanan yang rangup-rangup ni semua kan, kebanyakan buah-buahan semua ada vitamin C, no problem. Prebiotik ataupun probiotik dua-dua boleh. Probiotik ialah bakteria, prebiotik ialah makanan bakteria, semacam fiber up. So you boleh ambil fiber up, no problem. Tetapi siapa yang rajin ambil sayur-sayuran dan buah-buahan, itu bapa pada apa tu fiber up. Okay, don't worry. Okay. Siapa yang suka ambil demah panas, letak atas bahagian yang ari itu kan, perut kita tu, bagi sedap sikit rasa. Kesian ni, yang sakit ni memang tak boleh tidur pun, saya tahu sangat-sangat kesian dia orang. Kalau you pergi travelling pula, Allahu Akbar, setiap R&R dia nak kena berhenti, betul? So nak kurangkan sakit, cari apa tu demah panas. Lepas tu jangan simpan air kencing lebih pada 4 jam, 3 jam tu paling lama dah kencing, cari jalan nak kencing. Lepas tu minum air buah-buahan seperti grape pun boleh, anggur. Lagi satu, saya dah kata tadi, jangan pakai krim untuk bunuh sperm semua tu, kalau bersama dengan suami semua tu. Jangan pakai lagi dah feminine wash yang biasa-biasa. Dan kalau boleh lepas seks dengan suami atau inilah suami isteri, kalau boleh kencing. Okey. Cuba kencing. Okey, right, next. Ada satu lagi yang saya kata tadi, kena pakai krim estrogen untuk mereka yang dah postmenopausal. Amalkan cara kampung, ulam raja. Jadikan ulam raja. Ambil hari-hari ulam raja. Okay, right. Lepas tu ada kat farmasi ada jual Ural, URAL. Minum tambah 2-3 kali untuk nak bagi lebih laju sikit, lawas kencing. Ada satu lagi dinamakan air bali. Amalkan minum air bali tanpa gula. Boleh. Right. Apa tu suplemen seperti fiber up tadi, bagus. Bawang putih. Tahu bawang putih, amalkan garlic, makan dia campur dalam sayur semua, buat smoothie ke, buat jus ke masukkan bawang putih. Satu lagi minyak cengkeh, titik-titikkan dalam minuman you, minyak cengkeh dalam makanan you. Cengkeh is very good. Okay. Orang yang pandai tentang essential oil, ada satu yang terkenal di luar negara namanya oregano. So kalau you nak beli essential oil, minta oregano essential oil, ikut dia punya jumlah titik berapa, nak masuk dalam carrier oil macam mana, nak masuk minuman ke macam mana, boleh. Oregano is terkenal untuk kebanyakan infection. Tapi bagi saya, tidak lain tidak bukan ialah sacha inci oil. It's terkenal untuk anti-inflammation, termasuklah UTI. Amalkan sacha inci oil, sama ada dalam bentuk soft gel ataupun dalam bentuk sachet. Alright, ramai yang masih ada GERD, masih ada kembung perut. So saya tengok-tengok bila cakap pasal penjagaan perut, ramai lagi rupanya yang tak dengar cakap. Kalau you dah buat betul-betul, confirm, bukanlah confirm, insyaAllah minimum 50% akan improve, kan? Okay, stay safe, stay healthy, and doakan yang terindah. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa senyum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.